ke? Orang buat maksiat sepanjang malam. Kita boleh terima tak malaikat ni tak makan, tak minum, tak rehat, boleh terima? Macam mana kita nak faham dengan akal kita tu? Sebab tu kita dah buat kesimpulan banyak kali. Di dalam pegangan akidah salaf, nanti kita ulang balik Usul Sunnah yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kita dah daurah ni dah kita tamat pada Ramadan yang lepas. Ramadan yang lepas kita dah tamat dah. 50 usul asas untuk memahami sunnah Nabi. Di antaranya wala tudrabu lahal amsal, wala tudrabu lahal amsal. Tidak dibandingkan bagi sunnah itu diperumpamakan contoh-contoh. Maknanya sunnah yang dimaksud di sini maknanya hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah akidah. Diterima sahaja. Wala tudraku bil uqul. Pertamanya kita tak boleh buat bandingan malaikat ni macam mana? Kalau dia tak makan tak minum tak mati ke? Dia termasuk dalam perkara yang gaib. Membahaskan tentang sifat dan juga zat Allah Ta'ala gaib. Sebab tu kita tak boleh buat perbandingan. Dia kata wala tudraku bil uqul, dan tak boleh tercapai dengan akal. Sebab tu kita cerita semalam, dia suruh fikir. Kalau bab fikir ni kita sebut bab kejadian alam. Kalau kita baca sebuah Quran, memang banyak ayat Quran dia suruh fikir. Tapi bab apa yang nak kena fikir? Bukan semua bab nak kena fikir. Yang ni yang menyebabkan kita berbeza dengan golongan yang belajar akidah ni melalui falsafah dan juga ilmu kalam. Yang ni perbezaan yang besar. Kalau sekadar sebagai kita kata manhaj, dia merupakan kaedah yang berbeza. Kesemuanya kaedah-kaedah itu untuk mengenal Allah. Dan kaedah-kaedah yang dicipta, yang dibina di asas itu untuk mentangzihkan Allah. Yang tu tak ada masalah. Tetapi kalau orang belajar ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu akidah yang berasaskan kepada falsafah dan juga ilmu kalam, dia sampai kepada satu kemuncak, satu tahap, dia akan menafikan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah kerana tak sesuai dengan pemikiran mereka. Tak masuk otak. Tak masuk otak tu kena takwil. Kalau tak takwil, dikatakan mentashbih, membawa kepada tashbih. Tu jadi masalah. Kalau tak takwil, confirm anggapan mereka. Confirm membawa kepada tashbih. Tashbih itu pula tashbih pada andaian mereka. Mereka nak memukhalafahkan Allah dengan akal. Mesti sesuai dengan akal. Tidak tak jadi Allah Ta'ala tu mukhalafah. Kalau tinggal begitu sahaja, ayat-ayat Quran dan hadis-hadis mutasyabihat ni tinggal begitu sahaja, tanpa ditakwilkan, nanti jadi macam menyamakan Allah dengan baharu. Dan juga memberi waham kepada orang awam. Itulah yang diulang ratus-ratus tahun. 1000 tahun lebih, orang awam keliru, orang awam tak faham, nanti orang awam sesat. Dia duk kira orang awam sesat. Hak akidah kita yang belajar sendiri tak tahu duduk di mana lagi. Tak tahu lagi. Dia duk kira takut orang sesat tu. Sebab tu kita kena selalu ulang bahawa bab akidah ni tidak boleh dibandingkan, diperumpamakan sesuatu dan tidak dicapai oleh akal. Bukan sahaja akal, walal ahwa. Dia tidak dicapai oleh akal dan juga hawa nafsu. Kalau nafsu tu yang baik, dia tak boleh terima pemikiran-pemikiran yang meletakkan logik itu di depan. Sebab bukan semua agama Islam ini, ayat-ayat Quran dan hadis Nabi ini sesuai dengan pemikiran kita, sesuai dengan otak manusia. Kerana kemampuan manusia ini, dia ada sempadan, dia ada batasan. Yang Allah Ta'ala memang suruh banyak fikir, afala tafakkaru, afala ta'qilun kan. Memang dia suruh fikir. Tetapi bila kita tengok sebuah Quran, rupanya tang Allah Ta'ala suruh fikir itu tentang makhluk, bukan tentang dia. Ingat ni pelajar-pelajar tahfiz ni. Kalau kita baca sebuah Quran, yang Allah Ta'ala suruh fikir bukan tentang zat dia dan bukan tentang sifat dia.
Apa yang Allah Ta'ala suruh fikir ni, fikir ni tentang makhluk. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah Ta'ala menjadi sesungguhnya perselisihan malam dan siang, peredaran matahari, bulan, la ayatin, maknanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Semalam kita baca ayat apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Fikir juga tentang unta, tentang makhluk. Tidak ada satu ayat kalau kita baca dalam Al-Quran, begitu juga hadis Nabi suruh fikir tentang zat. Suruh fikir tentang zat dan sifat Allah, tak boleh fikir. Yang tu dia suruh terima sahaja. Sebab itu asas usul sunnah yang disebut oleh yang itu dia Imam Ahmad bin Hanbal ini, dia kata ikut sahaja. Kerana tidak akan terjangkau ataupun difahami oleh akal. Innama hiya itba'u wa tarkul hawa. Dia kata hanya sahaja sunnah ini adalah itba', ikut je. Yang ni orang susah faham. Ikut macam Yahudi, macam Nasrani, dia banding lagu tu. Dia kiyah kan, ikut tanpa bangkang ini perangai macam Yahudi dan Nasrani. Tak sama sekali-kali, 100% berbeza. Orang Yahudi ni arahan perintah Allah Ta'ala dia bangkang lagi, dia petikai lagi. Kalau golongan ini boleh kita sebut macam tu. Terang-terang ayat Quran dia duk tanya macam mana lagi. Orang Yahudi Nasrani pun sama. Bila suruh sembelih sapi yang macam mana? Tina kan jantan atau betina? Warna apa? Kuning macam mana? Terang ke kelabu? Itu perangai Yahudi. Perangai orang yang ikut akidah salah tidak begitu. Mereka bersikap sami'na wa ata'na, dengar dan patuh. Okey, di antaranya lagi disebut wala yuqalu lima, mengapa, kaifa, bagaimana, kerana apa, bagaimana. Semua tu tak boleh ada dalam kepala kita di dalam kita membincangkan akidah. Akidah ni maknanya pegangan, benda perkara yang melibatkan i'tiqad, kepercayaan, keyakinan. Bagaimana keyakinan itu berhasil? Keyakinan itu hasil daripada apa? Hasil daripada kita pegang secara mutlak Quran hadis ni. Pegang secara kukuh. Sebab tu ayat yang selalu kita ulang tu kan, zalikal kitabu la raiba fi. Yang demikian itu kitab tidak ada ragu. Allah Ta'ala cerita bab akidah ke, bab syariat ke, bab akhlak ke, semuanya betul, tak ada ragu. Malam ni kita nak congkir lagi, kita nak bongkar lagi, nak hilang kekhususan orang-orang yang belajar akidah ni. Sebab akidah, nama akidah pun dah boleh faham. Tak perlu hurai. Akidah ni maknanya pegangan. Apa yang kita nak pegang mesti benda yang kukuh. Dalil yang manakah yang menyebabkan jadi kukuh? Quran hadis itu yang kukuh. Adapun maknanya dalil daripada kaedah falsafah, ilmu kalam, akidah andaian. Kalau jadi macam ni, kalau jadi macam ni, dia macam ni. Dia buat macam kiraan matematik tu. Itu bukan akidah. Dia buat soalan, dia tanya. Dia buat soalan, dia tanya, dia jawab. Dia tanya, dia jawab. Dia tanya, dia jawab. Macam orang belajar silat. Dia ajar buah macam ni, tepih macam ni. Dia ajar tumbuk macam ni, tepih macam ni. Langkah kena macam ni. Tiba-tiba dia belajar, dia pergi bergaduh betul-betul. Bergaduh betul ni, tumbuk masuk UFC ke, MMA ke. Orang guru dia tu, partner dia tu, berbeza dengan kaedah dia. Silat yang dia tak pernah tengok. Apa jadi? Dia tak pernah tengok. Dia ingat kaedah dia ajar, dia tok guru lah ni. Ni tok guru bukan anak murid. Contohnya tok guru silat duk ajar, tumbuk macam ni, makan mesti kena macam ni. Tiba-tiba orang tu makan lagu lain. Tumbuk pun lagu lain. Tak kata terak situ, tersukur, ruka'ah sujadah. Takkah jatuh tersungkur orang jenis panggil macam ni. Ini satu kiasan kepada golongan-golongan yang rasa hebat dengan kaedah. Yang kaedah tu tak ada dalam Quran. Tak ada zaman Nabi nak memperkenalkan Allah Ta'ala. Dia rasa hebat dengan kaedah itu. Bahkan kalau lari daripada kaedah itu, orang akan jadi sesat. Sebelum datangnya kaedah-kaedah itu, orang dah beriman lama dah. Zaman Nabi Adam, orang kenal Allah Ta'ala.
Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh sampai Nabi Muhammad, semua orang kenal Allah Ta'ala. Maknanya pengikut-pengikut Nabi semua dah kenal Allah Ta'ala. Tak ada pun kaedah tu. Bukan kata 200 tahun lebih setelah kewafatan Nabi. Zaman dulu orang dah kenal dah Allah. Tak ada pun kaedah-kaedah yang memeningkan kepala ini. Bukan satu benda yang payah untuk difahami. Cuma nak kena terima saja. Bila kita buat andaian, kita buat satu andaian, buat perumpamaan, kita cuba memenatkan pemikiran kita. Saya duk ulang perkara ni banyak kali sebab kesian, letih. Belajar akidah 20 tahun. Dia mahir tentang istilah-istilah. Allah Ta'ala tak kenal sebagai sudah. Takkan rugi belajar macam tu. Kalau orang belajar silat ni, buah tak belajar. Belajar bunga tampak, cantik bunga. Bunga rimau boleh main, lang putih boleh main, gayung boleh main. Tapi bila bergaduh tak boleh nak buat apa. Itulah orang belajar kaedah. Cukup bahaya. Dia belajar silat, dia tak belajar buah. Bila berdepan orang duk main tari, duk main kot jauh-jauh je. Orang silat pula panas malam ni. Belajar dia kena belajar macam tomoy dia, terus makan dia. Masuk terus makan. Okey, jadi nak ceritanya, malaikat ni kita tahu dia hidup. Bila dia hidup, kenapa kita boleh terima dia tak makan, tak minum, tak tidur, tak rehat? Jadi nak faham macam mana? Itulah yang disebut oleh Allah dan disebut oleh Nabi SAW keadaan mereka. Jadi oleh kerana beriman kepada malaikat sebahagian daripada akidah dan diletakkan sebahagian daripada rukun iman. Jadi apa sahaja yang berlaku kepada malaikat, cara kehidupan dia macam mana, serahlah kepada Allah yang mengetahui hakikatnya. Kita terima sahaja. Okey, terus. Para malaikat merupakan makhluk hidup yang boleh berbicara seperti juga manusia. Mereka turun dan naik ke langit, datang dan pergi juga menyampaikan wahyu. Mereka merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar wujud dan bukan arat, sebagaimana yang disangkakan oleh golongan ahli falsafah. Arat ni maknanya sifat dia. Dia bukan jisim. Okey, terus. Al-Qadi'iyah menjelaskan, orang-orang Islam telah berijma' bahawasanya malaikat adalah golongan yang beriman dan mulia. Para imam orang Islam bersepakat para malaikat yang diutuskan kepada manusia tidak ubah bagaikan para nabi dalam kalangan manusia dari segi kemaksuman. Di sudut maksum. Di sudut kita kata keadaannya, kedudukannya, fizikal, malaikat dengan nabi sudah tentulah berbeza. Nabi manusia kan. Nabi pun makan minum. Tetapi di sudut kemaksuman, apa maksud di sudut kemaksuman? Tidak melakukan dosa. Tidak melakukan dosa. Ayat yang kita baca semalam kan? Semalam kan bila tu? Yang dia kata la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak derhaka sekali-kali kepada Allah sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Tak lawan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sentiasa buat apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Jannatu adli yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Maksudnya, yaitu syurga yang kekal yang mereka akan memasukinya bersama-sama orang-orang yang mengerjakan amal soleh dari ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta anak-anak mereka. Sedang malaikat-malaikat pula akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu. Jadi orang masuk syurga, malaikat masuk setiap pintu ni, dia masuk dalam syurga ni bukan untuk memperolehi kenikmatan. Malaikat yang masuk syurga hanya untuk memberi layanan yang baik kepada penghuni-penghuni syurga. Begitu juga malaikat yang masuk dalam neraka, bukan untuk menerima siksaan ataupun hukuman, tetapi dia sendiri diperintahkan oleh Allah untuk menghukum orang penghuni-penghuni neraka. Sebab tu ada malaikat yang masuk syurga. Masuk bukan untuk menerima nikmat, tetapi untuk memberi balasan yang baik kepada penghuni syurga. Begitu juga sebaliknya, malaikat yang masuk dalam neraka. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhanahu bal 'ibadun mukramun. Maksudnya, dan mereka yang musyrik berkata, Allah Ar-Rahman mempunyai anak.
Maha suci ia. Bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu ialah hamba-hamba yang dimuliakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Maksudnya yang dilalui oleh malaikat dan Jibril ke pusat pemerintahannya untuk menerima dan menyempurnakan tugas masing-masing, terutama pada satu masa yang adalah tempohnya dirasai oleh orang-orang yang bersalah. Sungguh panjang kerana banyak hitungan, hisab dan berat soal jawabnya. Para malaikat berbicara antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adhina lahu, hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir." Maksudnya, dan tidaklah berfaedah syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang telah diizinkan Allah. Maka orang-orang yang hendak memohon syafaat terpaksa menunggu izin itu dengan penuh perasaan takut dan bimbang, sehingga apabila dihapuskan Allah perasaan takut dari hati mereka dengan pemberian izin itu, bersyukurilah mereka dengan bertanya-tanyaan sesama sendiri, apakah yang telah dititahkan oleh Tuhan kamu? Sebahagian di antara mereka menjawab, Tuhan telah menitahkan kebenaran, dan dialah juga yang maha tinggi keadaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Okey, di akhirat nanti ada syafaat, iaitu syafaat yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu apa makna? Pertolongan ataupun bantuan. Selain daripada Rasulullah, orang biasa macam kita ni tidak boleh memberi syafaat. Syafaat kita sebut pertolongan. Bila seorang ibu ataupun ayah nak dicampakkan ke dalam neraka, anak tak boleh tolong. Begitu juga sebaliknya, anak-anak nak dicampakkan oleh malaikat ke dalam neraka, ibu bapa tak boleh tolong. Sesama kawan pun sama, sesama jiran tetangga pun sama. Sebab itu Allah Ta'ala kata dalam Quran, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Takutlah kamu pada suatu hari. Hari yang dimaksudkan di sini adalah hari kiamat. Seseorang tidak boleh memberi pertolongan kepada orang lain dan tidak diterima tebusan. Tidak boleh tolong, membantu, tidak diterima tebusan. Apa maksud tebusan? Orang masuk neraka. Kita kata contohnya ayah ke anak masuk neraka. Ayah masuk neraka, anak kata gantilah aku sebagai tebusan. Tak boleh. Ayah masuk neraka, anak nak ganti. Anak masuk neraka, ayah nak ganti. Tak boleh. Siapa-siapa pun tak boleh tolong. Dan Allah Ta'ala kata, dan mereka tidak diberi pertolongan. Cuma di sana ada kecualian, iaitu Rasulullah boleh bagi syafaat. Bahkan Rasulullah SAW bukan sahaja syafaat biasa, tetapi dipanggil syafaatul kubra. Banyak kali dah kita ulang di dalam pengajian kita, apakah yang dimaksudkan syafaatul kubra? Maqam mahbuda, satu tempat kedudukan yang terpuji, yang maha tinggi yang Allah Ta'ala bagi. Dia boleh berdoa kepada Allah untuk mempercepatkan hisab. Manusia dalam keadaan bimbang, susah hati, nak tak tahu kedudukan nasib mereka syurga ke neraka, nak dipercepatkan hisab, menentukan amalan-amalan mereka. Dosa banyak ke pahala banyak, nasib mereka syurga ke neraka. Jadi Rasulullah SAW sendiri pun tak boleh bagi syafaat, melainkan dengan izin Allah. Illa liman azina lahu. Jadi kecuali dengan izin Allah. Maknanya kuasa mutlak pada hari itu adalah Allah. Begitu juga Allah Ta'ala tanya kan, Allah Ta'ala kumpulkan semua raja-raja dalam dunia ni hak buat zalim tu, limanil mulkul yaum. Hari ni siapa raja? Siapa memerintah? Siapa kerajaan? Masa duduk di atas, memberi tekanan kepada orang, seksa orang. Macam Firaun ni penjara orang, bunuh orang kan. Raja-raja yang zalim pada zaman para nabi dulu. Hari ni Allah Ta'ala tanya siapa raja, siapa kerajaan, siapa memerintah. Lillahil wahidul qahhar. Allah Ta'ala lah yang esa lagi perkasa. Semua raja-raja yang zalim atas dunia semua tunduk di hadapan Allah.
Raja pun tidak boleh memberi syafaat kepada rakyat dia. Pemimpin tidak boleh memberi pertolongan kepada orang yang dipimpin. Dan Rasulullah pun sebagaimana yang kita sebutkan tadi, setelah diizinkan oleh Allah. Bila dia dalam hadis sebutkan, dia sujud kepada Allah Ta'ala tu dengan sujud yang lama. Suatu tasbih yang dia sebut itu, kita pun tak tahu tasbih itu apakah tasbih yang paling hebat yang Rasulullah sebut tu. Rasulullah di hari akhirat besok baru tahu. Suatu pujian-pujian Allah Ta'ala yang maha hebat yang akan disebut oleh Rasulullah ketika dia sujud. Jadi Allah Ta'ala tengok sedih, dia menangis dia sujud di hadapan Allah. Lalu Allah Ta'ala tanya, wahai Muhammad, kamu nak apa? Dia kata, orang dah susah hati duduk di padang mahsyar ni, tolong percepatkan hisab. Cuma bila saya cerita hadis ni, saya teringat lagi, bila sujud di hadapan Allah, Allah Ta'ala darah. Allah Ta'ala sujud, semua orang, bila cerita hadis ni, golongan lain pun sebut sujud di hadapan Allah. Di atas dunia dia nafi, tak boleh ada arah, tak boleh ada tempat. Okey, Allah yang di akhirat sama tak Allah di dunia? Sama. Kenapa tak nafikan arah? Sujud di hadapan Allah. Hadapan tu kan arah ke atas je tak boleh terima. Kalau arah atas tak boleh terima. Allah Ta'ala atas tak boleh. Kalau depan boleh terima lah. Dia akan jadi belaga di antara satu sama lain kau duk main akal ni. Jadi sujud di hadapan Allah. Macam mana nak faham tu? Boleh melihat Allah. Macam mana lihat? Ada individu tu duduk nafi sampai ke sudah. Sampai di akhirat pun dia tak kenal. Dia tak kenal Allah Ta'ala atas dunia sampai ke akhirat. Ada seorang individu tu sampai ke sudah. Bila baca hadis-hadis macam ni, dia kona. Dia kona kalau satu lagi mana boleh kona. Jadi macam sebab dia guna akal, tak sesuai dengan akal dia tolak. Marilah hadis sahih ke Quran ke, dia akan jadi dia takwil ikut kepala dia. Sebab tu dia pernah sebut ayat kursi pun ayat mutasyabihat. Mengaji di mana pun tak tahu. Ayat kursi ni ayat mutasyabihat dia kata. Macam mana dia belajar akidah? Selagi boleh kona dia kona. Jadi maknanya di sini, siapa-siapa yang nak bagi syafaat pun, hatta Nabi sendiri, melainkan dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia pada masa itu susah hati. Duk tunggu bila nak hisap kan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Dalam keadaan mereka susah hati, cemas, sehingga bila Allah Ta'ala bagi izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi syafaat, fuzzi'a an qulubihim, dicabut ketakutan di dalam hati mereka. Lega rasa. Tidak, siapa nak bagi syafaat ni nak cepat, minta cepat hisap. Dan ditimbang amalan-amalan manusia. Okey, terus. Malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nak menunjukkan malaikat dengan manusia siapa paling mulia? Malaikat yang maksum pun sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud di sini para ulama membahaskan bukan maksud sujud letak dari ke lantai. Sujud sebagaimana hormat. Sebab meletakkan dahi ke lantai ni, ke bumi, hanyalah khusus kepada Allah. Okey, terus. Para malaikat benar-benar sujud kepada Nabi Adam alaihissalam setelah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka berbuat demikian. Kesemua mereka sujud, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi pada waktu itu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin." فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Maksudnya, ingatkanlah peristiwa ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia, Adam dari tanah. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, serta aku tiupkan padanya roh dari ciptaanku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Setelah selesai kejadian Adam, maka sujudlah sekalian malaikat semuanya sekali.
Orang yang mengatakan hanya malaikat bumi sahaja yang sujud kepada Nabi Adam AS adalah tidak tepat dan jelas bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran. Ia bukan merupakan pandangan orang-orang Islam, Yahudi maupun Nasrani. Sebaliknya merupakan pandangan golongan ateis, falsafah yang berpandangan para malaikat hanyalah kekuatan jiwa yang baik, manakala syaitan merupakan kekuatan jiwa yang buruk. Mereka menjadikan sujud para malaikat kepada Nabi Adam AS sebagai ketaatan kekuatan tersebut kepada akal fikiran, manakala keengganan syaitan untuk sujud kepada Nabi Adam AS sebagai keengganan kekuatan yang keji untuk tunduk kepada akal. Para malaikat sujud kepada Nabi Adam AS sebagai satu bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sebagai satu perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Nabi Adam AS pula, sujud para malaikat tersebut merupakan satu bentuk kemuliaan dan penghormatan kepada baginda. Menurut Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, sujud para malaikat kepada Nabi Adam AS merupakan sujud secara hakiki dan bukan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah salah tanggapan yang menyatakan Nabi Adam AS hanya dijadikan kiblat para malaikat sahaja ketika sujud kepada Allah. Tidak ubah sebagaimana manusia sujud menghadap ke arah Kaabah dan dalam solat. Ia tidak bertujuan untuk melebihkan kedudukan Nabi Adam AS mengatasi para malaikat, sebagaimana sujud manusia ke arah Kaabah bukan bererti melebihkan Kaabah itu sendiri mengatasi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antara alasan yang dipegang oleh Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah ialah: yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menegaskan dalam firman-Nya, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Maksudnya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah beri hormat kepada Nabi Adam, lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat malaikat Iblis. Ia enggan dan takabur, dan jadilah ia dari golongan yang kafir. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ungkapan tunduklah beri hormat kepada Nabi Adam dan tidak mengatakan sujudlah dengan menghadap ke arah Adam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Maksudnya, dan kepada Allah jualah sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi tunduk menurut, sama ada dengan sukarela atau dengan terpaksa. Dan demikian juga bayangan-bayangan mereka pada waktu pagi dan petang. Okey. Jadi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini semuanya tunduk kepada Allah. Semua makhluk. Sama ada kita kata manusia ke, hayawan ke, tumbuhan, langit, kita kata bumi, matahari, bintang, semuanya tunduk. Tunduk maknanya mematuhi, akur dengan peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada mereka. Contohnya kita kata sungai dan laut. Ada ketika pasang surut, air sungai, air laut, hujan. Ada kalanya diturunkan oleh Allah Ta'ala, turun hujan daripada langit. Kadang-kadang berlakunya musim kemarau. Jadi di sudut kesimpulannya, semua tunduk makhluk Allah Ta'ala ni. Sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa. Dia tak nak pun dia kena tunduk juga. Afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah mereka memilih selain daripada agama Allah, sedangkan telah menyerah diri kepada Allah Ta'ala ni makhluk yang di langit dan juga di bumi. Contohnya kita kata orang kafir. Orang kafir ni hakikatnya dia tunduk tak kepada Allah? Dia tunduk. Walaupun dia lawan di satu sudut yang lain dia tunduk. Contohnya Allah Ta'ala jadikan hukum adat. Hukum adat kepada manusia ini, bila dia lapar dia kena makan, dia dahaga dia kena minum, dia mengantuk dia kena tidur. Orang kafir lapar dia makan tak? Ke dia tak makan? Aku nak lawan Allah, aku nak lawan Allah yang jadi hukum adat. Hukum adat tu Allah Ta'ala bagi jadi. Tak makan dia jadi lapar, tak minum dia dahaga. Dia boleh tak lawan? Dia mengantuk macam mana pun tak nak tidur. Sebab apa? Hukum adatnya mengantuk. Allah Ta'ala jadikan manusia ini, dia ada sampai satu tahap dia mengantuk. Untuk menghilangkan mengantuk, dia kena tidur. Aku nak lawan, aku tak nak ikut. Mengantuk ni pun tak nak tidur, lapar tak nak makan, penat tak nak rehat. Macam mana?
Dibuat tak? Dia tak boleh buat. Maknanya sama ada tunduk secara sukarela ataupun tunduk secara terpaksa. Tak usah sembang lah macam mana pun. Kita tak boleh sembang macam mana pun. Akhirnya kita tetap akan ikut juga Allah Ta'ala ni. Akur juga. Kita akan patuh juga. Sebab itu dia kata tau'an wa karha. Okey, terus. Sebaliknya, sujud dalam bentuk menghadap ke arah sesuatu diungkapkan dengan perkataan lain. Misalnya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka shatral masjidil haram, wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun." Maksudnya, kerap kali kami melihat engkau, wahai Muhammad, berulang-ulang menoleh ke langit, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, tempat letak di Kaabah, dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka, dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. Okey. Jadi di sini juga dipanggil tahwilul qiblah. Perpindahan kiblat ini adalah merupakan satu ujian yang besar kepada Rasulullah dan juga para sahabat. Dalam keadaan elok-elok Rasulullah, para sahabat semayang menghadap ke Kaabah ini. Jadi untuk melembutkan hati orang Yahudi dan juga Nasrani, jadi Allah Ta'ala perintahkan supaya menghadap ke Baitul Maqdis. Itu kiblat orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Tujuannya untuk melembutkan hati mereka. Kalau sekiranya Nabi Musa, Nabi Isa kamu boleh terima, kenapa tak boleh terima Nabi Muhammad? Kalau Taurat dan Injil, kitab Samawi yang diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada langit, kamu boleh terima, kenapa tak boleh terima Quran? Jadi sebab itu Yahudi dan Nasrani juga adalah agama Allah sebelum datangnya Nabi Muhammad. Kitab mereka juga adalah kitab Allah yang diturunkan daripada langit. Cuma dimansuhkan kerana diturunkan Al-Quran. Ajaran mereka dibatalkan kerana ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi nak melembutkan hati orang Yahudi ni tak apalah. Mengadaplah beberapa bulan. Lebih kurang 16 bulan ataupun 17 bulan. Semayang di sana. Menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi Muhammad ni tak puas hati. Dia duk rindu nak menghadap ke Kaabah, kiblat yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS. Kami sentiasa nara taqalluba wajhika fis sama'. Hati kamu duk, muka kamu tengok atas, tengok bawah, tengok atas, tengok bawah. Untuk Allah Ta'ala, dia menunggu, Nabi sedang menunggu wahyu yang baru untuk Allah Ta'ala perintahkan menghadap ke Kaabah. Jadi kita tengok dalam ayat ni, Allah Ta'ala nak uji tengok. Mula-mula dah jadi sebati dah semayang menghadap Kaabah. Tiba-tiba diperintahkan menghadap Baitul Maqdis. Selepas itu pula beberapa belas bulan menghadap ke Kaabah semula. Masa tu ada ruang. Orang Yahudi, Nasrani, musyrikin kata, ini agama ni bukan agama Allah. Agama ini rekaan Muhammad. Sebab apa? Mula-mula menghadap Kaabah, lepas tu Baitul Maqdis, tiba-tiba Kaabah balik. Ini siapa suruh ni? Sebab tu sebelum ayat ni Allah Ta'ala kata sayaqulus sufaha, akan berkatalah oleh orang-orang yang bodoh. Kenapa berpaling ke sana ke sini kan? Siapa-siapa yang petikai bodoh? Siapa yang bodoh di sini adalah Yahudi, Nasrani dan juga musyrikin. Okey, terus. Yang kedua, jika Nabi Adam AS dijadikan sebagai kiblat sahaja ketika arahan sujud dilakukan kepada para malaikat, sudah tentu Iblis tidak akan enggan sujud ke arah baginda atau tidak akan menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Adam AS. Hal tersebut kerana kiblat itu sendiri diperbuat daripada batu dan sujud yang dilakukan ke arahnya tidak menjadikannya mempunyai kedudukan yang melebihi daripada orang-orang yang beriman yang sujud ke arahnya. Dalam solat, boleh saja seseorang menunaikannya dengan menghadap ke arah kambing, unta atau orang lelaki.
dan itu tidak menunjukkan kambing, unta dan lelaki itu mempunyai kelebihan mengatasi orang yang menghadap ke arahnya itu. Jadi dalam sembahyang kita boleh menghadap kepada unta, kambing. Maknanya bila menghadap kepada unta, kambing, dinding, pokok dan sebagainya, bukan kita sembah kambing, sembah unta, sembah pokok, sembah dinding. Secara kebetulan dia berada di hadapan kita. Hakikat yang sebenarnya, dada kita mengarah ke mana? Ke kiblat. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita boleh jadikan binatang tadi ataupun sesuatu objek sebagai sutrah. Kita dah mengaji dalam Sahih Bukhari, Muslim kan? Dalam kitab Bulughul Maram, kitab fiqh pun banyak dah kita belajar tentang sutrah. Apa maksud sutrah? Faris, apa maksud sutrah? Penghadang kan? Kita letak sesuatu, kita kata kayu ke apa kan, tak di depan, supaya kalau orang lalu di hadapan tu, maknanya melepasi dia tak berdosa, kita pun tak berdosa dah. Di dalam Sahih Bukhari, ada di kalangan sahabat letak unta dia di depan lalu sembahyang, dan ada di kalangan mereka letak pedang ataupun sesuatu benda yang tajam, anak panah dan sebagainya. Itu dijadikan sebagai sutrah. Okey, terus. Yang ketiga, jika Nabi Adam AS dijadikan sebagai kiblat sahaja dalam satu sujud, sudah tentu Kaabah dan Baitul Maqdis yang dijadikan kiblat mempunyai kelebihan dari berkali ganda daripada baginda, kerana ia dijadikan kiblat untuk menunaikan segala jenis ibadah. Sujud yang dilakukan kepada Nabi Adam AS bukan sujud ibadah. Sebaliknya, sujud menghormati baginda AS sahaja. Jadi iblis, malaikat yang disuruh sujud kepada Nabi Adam tadi bukan untuk beribadah kepada Nabi Adam, ibadah khusus kepada Allah. Tapi sujud di sini adalah sebagai tanda penghormatan sahaja. Okey, terus. Ia telah menjadi ijma' dalam kalangan ulama menurut Ibnu Al-Arabi. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.